A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik. Muka surat 38, hadis yang ke-90. Sambungan bab, kita sampai kepada bab kita dan kita iman lagi. Sampai pada bab tidak kita terpedaya dengan amalan seorang yang beramal sehinggalah dilihat dengan apakah orang berkenaan diakhiri nyawanya dengan amalan berkenaan. Maksudnya kita tak tertipu, tak tengok dengan zahir ni, zahir apa yang orang tunjuk. Bahkan hujung amal dia tadi yang penting. Hujung amal dia yang penting. Dan bahkan kita tak disuruh menghukum berkenaan awal, tapi hujung tu. Kalau di hujung dia mati dalam muslim, ada saksi, maka kita laksanakan tugas kita sebagai seorang muslim, laksana hukum apa yang akhir. Jangan hukum yang awal. Tapi dia jangan tapi dia dulu. Tapi dia dulu tak boleh. Kalau dia kata orang tu mati dengan kufur pun sama juga. Tapi tak ada tapi dia dulu. Tapi dia dulu kan semayang 5 waktu. Tak ada. Tapi dulu tak ada. Jangan gunakan alasan berkenaan. Dalam masyarakat kita ni sering berlaku. Masa ada hadis Nabi kata, seorang itu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tak ada di antara dia yang syurga melainkan di sisi apa yang nyata pada orang ramai, tapi dia sebenarnya ahli neraka. Atau sebaliknya, orang tu beramal dengan ahli neraka, tapi pada apa yang orang nampak, tapi sebenarnya dia ni ahli syurga. Tapi di mana dia zahirkan? Di hujung kehidupan dia. Baik. Jadi hadis ni sambung dan dalam hadis yang hari itu kita bincangkan, mana hujung hadis yang kita bincangkan itu adalah Nabi kata suruh pada Bilal bin Rabah supaya menyeru pada orang ramai. Hadis 89 innahu la yadkhul jannah illa nafsun muslimah. Sebenarnya tidak akan masuk syurga kecuali siapa jiwa yang muslimah. Muslimah tu walaupun lafaz muslimah tapi maksud dia mukminah. Kerana Islam tanpa iman dia adalah gagal. Kerana orang munafik tu zahirkan Islam tapi iman tidak ada. Adapun iman tanpa perbuatan-perbuatan amal Islam boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan. Boleh jadi Allah Ta'ala berikan keampunan. Maksudnya dia hukum dia dengan kesilapan dia kerana tak beramal, tapi dia mungkin diampunkan Allah Ta'ala kerana iman dia ada. Dalam hadis Nabi SAW cerita kisah orang yang dia minta pada anak dia. Nanti kita akan baca hadis nanti. Dia minta anak dia kata kalau dia mati nanti suruh anak dia ambil badan dia, bakar, kemudian ambil tulang dia, hancurkan, kemudian bila tunggu hari berangin atau satu bahagian lagi pergi ke lautan, sebarkan. Bila di hari akhirat Allah Ta'ala kumpulkan dia balik, jadikan dia cukup siap macam mana manusia yang asal. Allah Ta'ala kata pada dia, apa pasal kau buat benda tersebut, benda yang kamu buat itu? Dia kata, ya Allah kena takutkan kau. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, aku ampun. Allah Ta'ala ampunkan dia sebab itu je. Kerana ketakutan dia adalah genuine, asli. Jangan tonton buat pula. Kan ni ada pula gatal buat, nanti saja nak kena lah. Pasal Nabi tak benarkan benda berkenaan. Kerana dalam Islam ni kita dah ada syariat yang lain. Cara kita zahirkan ketakutan kita Allah Ta'ala bukan cara itu. Ni orang tadi tu, amal dia tak ada. Tapi apa? Iman dia ada. So jadi Allah Ta'ala terima iman dia, walaupun sedikit. Tapi Islam, jadi tidak akan syurga jiwa yang muslimah, maksud dia mukminah. Kerana Islam tanpa iman tidak ada berguna. Okey. Wa inna Allah yu'ayyidu hadzal din bi rajulil fajir, dan sungguh Allah Ta'ala akan bantu agama ini dengan lelaki yang jahat. Kita kisah tadi, hadis yang kita bincang itu, lelaki berkenaan dalam peperangan dia cukup orang kata bersemangat. Tapi mengikut mata kata orang ramai dia ni ahli syurga. Mati syahid. Tapi walaupun begitu dia sebenarnya ikut dalam hadis berkenaan Nabi sebut macam tu kerana dia ni fajir. Dia ni munafik sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala bantu Islam dengan dia. So jadi jangan kita tertipu. Saya sering ada masalah sikit dalam masyarakat kita ni bila kita terangkan tajuk macam ni macam tadilah akak seorang tu dia kata apa? Kita buat benda berkenaan lalu orang masuk Islam. Mereka kadang Islam ni dibantu dengan benda-benda yang orang kata kita kata tak logik, tapi kadang orang jahat tapi dia pembantu pada Islam. Perbuatan dia tu menjadi kebaikan untuk Islam. Macam kes tadi lelaki yang munafik tu yang dikatakan bunuh diri dalam peperangan tu, dia Nabi kata dalam neraka. Dia bunuh diri dia. Tapi dengan dia ketika dalam peperangan tadi dia advance, kan? Mana kata membantu Islam untuk mara. Tapi dia ni tidak menjadi ahli syurga pun dengan perbuatan dia tadi. Faham tak? Amalan dia tak mencapai kerana apa? Kerana dia ni sebenarnya jahat ataupun fajir, maksudnya kafir. Tapi dalam masa yang sama dia ni adalah orang yang membantu Islam. So jangan pelik kalau orang tu buat jahat dan sebagainya tapi Islam dapat faedah daripada dia. Jangan kita kata, tengok pasti dia ada faedah, tak? Jangan. Kerana lafaz berkenaan akan silap.
Kerana apa yang zahirnya pada sisi Allah Ta'ala, kita hukum atas zahir saja. Itu Nabi SAW ada wahyu. So Nabi kata orang tu syahid tak syahid, Nabi terima, Nabi clarify, itu hak Nabi. Kerana Nabi dapat wahyu. Adapun kita tak dapat wahyu, maka kita diam. Kalau orang tu mati dalam medan perang, menentang musuh, apa kafir dan sebagainya, ataupun yang muslim juga, kita tak katakan dia syahid dengan pasti. Kita kata insya-Allah. Kalau kita tak tahu apa jadi. Masa ada orang perang kerana duit, ada orang perang kerana semangat, ada perang kerana negara, tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata orang tu benar niat dia mati atas katil pun tak nak berikan dia mati syahid sebenarnya. Kalau niat dia benar. Tapi kalau niat dia salah, dia mati dalam peperangan pun tetap tak syahid lagi. Faham Baik. Hari kita masuk hadis yang ke-90. Wa an Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab dan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lamma kana yaum Khaybar. Apabila berlaku perang Khaybar, ketika mana berlaku perang Khaybar, aqbala nafarun min sahabatin Nabi. Telah datang sekumpulan dari sahabat Nabi SAW. Telah datang sekumpulan dari sahabat Nabi SAW. Faqalu, lalu mereka berkata, fulanun syahid. Si fulan tu syahid, si fulan tu syahid. Dia sebut nama lah. Seorang lelaki tu dia kata, ini syahid. Betul, yang saya ini syahid. Benda dia sebut nama orang yang syahid dalam perangan berkenaan. Hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid. Lalu sehingga mereka melintas dengan nama seorang yang mereka kenal dalam peperangan tersebut, dan mereka berkata fulanun syahid. Si fulan tu syahid juga. Sampai pada lelaki berkenaan, orang lain Nabi diam. Sampai nama lelaki tersebut Nabi sampai nama lelaki tersebut Nabi pun mengulas. Nabi pun sebut. Nabi kata apa? Faqala Rasulullah SAW, lalu bersabda Rasulullah SAW, kalla, tidak sekali-kali. Okey. Dan nama lelaki yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, dalam kisah ni, nama dia Mid'am. Ini berdasar pada hadis Bukhari. Dia actually hadis ni ada cross reference. Dalam Sahih Muslim ni tanpa disebut nama, tapi dalam hadis Bukhari disebut nama orang yang dimaksudkan. Pasal lelaki yang Nabi nafikan dia ni apa syahid, kisah tersebut dalam balik pada perang Khaybar tu, yang disebut tadi tu lelaki yang kisah lelaki ni. Nama dia Mid'am. Mid'am ni dia kata dia ni adalah hamba milik Nabi SAW, yang dia ni ketika mana dia tengah turunkan barang-barang perkakas Nabi SAW daripada kenderaan, tiba-tiba kena pada dia ni anak panah pada diri dia. Dia ditimpa panah. Bila kena panah saja, diorang pun kata apa? Hani'an lahu al-jannah. Berbahagialah untuk dia ni syurga. Mana orang nampak dia mati macam tu, orang pun kata bagusnya sefulan dapat masuk syurga. Okey. Lalu Nabi pun berkata kata-kata ini. Nabi kata kalla. Tidak sekali-kali. Lelaki berkenaan actually dia ni hamba dihadiahkan kepada Nabi SAW. Nama dia Mid'am. Dia mana tengah turun kita kata dari segi zahirnya betul lah dalam peperangan. Actually dalam peperangan orang jihad fisabilillah, kalau orang tu terbunuh oleh sahabat dia sendiri, kalangan muslim sekalipun, dia dikira syahid juga. Ketika keluar atau jatuh kenderaan dalam pergi berjihad, jatuh kenderaan, tak dibunuh oleh musuh, pun dikira syahid juga. Maksudnya dia mati untuk keluar kerana untuk agama Allah Ta'ala, tapi mati ketika waktu berkenaan. Jadi secara asasnya memang kita kata Mid'am ni tadi dikatakan oleh para sahabat syahid, memang kena dengan realiti yang nampak. Tapi kerana Nabi SAW ada wahyu, maka Nabi kata kalla, tidak sekali-kali. Dan kalimah kalla ini bermaksud dia ada dua Dia kalau kita macam bal, bahkan ya. Dia kalla dengan balla, pada tidak sekali-kali ini, atau balla bahkan tidak. Dia bahkan tidak. Lafaz dia maksud dia menafikan suatu pernyataan orang lain. Dan bahkan dia penafian dengan emphasize dengan penegasan, tidak sekali-kali. Dia bahkan tidak. Maksudnya Nabi kata kalla, tidak sekali-kali. Dan Nabi kata inni urituhu finnar. Aku lihat dia ni dalam neraka. Okey. Fi burdatin ghallaha au abaatin, pada burdah, mana kain selimpang yang dia ghalla tu maksud dia seleweng. Actually the word ghalla, ghulul dia ghalla ghulul atau ghil, dia masuk perkataan ghulul ni berdasar daripada asalnya dia bukan ghulu. Kalau ghulu gha ghain lam waw, maksudnya melampau. Ni gha lam lam. Gha ghain lam lam, okey. Kalau ghulul maksud dia, pasal dia diambil dari perkataan pokok, air melintas di celah pokok dia panggil ghulul. Okey, air melintas ke kawasan pokok panggil ghulul.
Okey, jadi dan kalau ghil maksud lain, maksud dia lebih kepada dengki dan juga permusuhan. Dalam Quran Karim Allah kata wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Surah sekejap. Dalam Al-Quran Karim surah Al-A'raf ayat yang ke-43. Berkenaan orang masuk syurga, nanti Allah Ta'ala akan cabut daripada dalam diri mereka ni perasaan dengki dan juga hasad. Dia syurga ni tak ada siapa lagi rasa diri dia ni kurang, tak ada macam orang ni lagi lebih, tak. Dia semua rasa diri dia cukup. Dan surah Al-Hijr ayat 47 pun sama juga. Okay, surah Al-Hijr ayat 47. Al-A'raf 43, Al-Hijr 47. Okey. Jadi dalam dua ayat tadi memang kita kata lafaz ghillun hikdun, dengki, permusuhan. Kita nampak kan jiran kita beli sofa baru, kan hati kita macam kan jiran kita tanam rumput baru kan, rumput rumah cantik. Sifat tu tadi di syurga akan hilang. Dia tak ada competing dah. Semua orang rasa diri dia cukup. Everybody lepas masuk syurga nanti tak ada siapa yang akan rasa diri tak cukup. Kalau kat dunia ni kita dapat mana pun kita tak cukup. Kalau lepas kita dapat banyak ni, pandang kawan kita kan lebih dari kita. Mula kita rasa dalam diri kita something. Syurga nanti tak macam tu. Bila orang masuk syurga berdasar dua ayat tadi, Al-Hijr dan juga surah Al-A'raf tu, manusia ni tak ada dah rasa tu. Hilang rasa. Bila tengok orang lebih dia tak ada rasa apa. Bahkan kalau datang dah hadis yang berkenaan dengan hari tertentu akan berkumpul ahli syurga ini dalam satu dipanggil pasar, jumpa beramai-ramai. Ada orang datang di atas duduk di atas kerusi daripada emas, perak dan sebagainya. Ada orang daripada kayu yang cantik, yang elok. Tapi semua rasa diri dia adalah orang yang mulia. Ada daripada kasturi dan sebagainya, tapi semua rasa diri mulia. Tu beza. Jadi ghulul dipanggil seleweng ataupun melarikan amanah. Tapi kalau dia kata ghil, dia maksud dia lebih kepada dengki dan juga permusuhan. Dan maksud dia kata dalam lafaz ni, maksud dia Nabi kata tidak sekali-kali. Bahkan tidak. Mana orang kata dia fulan syahid, tapi dia kata tidak sekali-kali. Sungguhnya aku uritu, diperlihatkan kepadaku, dinampakkan kepadaku dia dalam ni dalam neraka. Okey. Kerana apa? Kerana kerana burdah. Mana burdah? Burdah ni kalau zaman kita ni yang ada burdah tu burdah, saya tak pasti. Kan dia jadi macam zikir khas, nyanyian khas, lagu khas. Adapun kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, burdah ni kain 4 segi Kain 4 segi yang dilipat-lipat. Ada pakai kat kepala, ada pakai sekian. Dia panggil aba'ah atau burdah. Mana kalau orang pakai selempang tu, itulah kain dia. Tapi macam kita patah balik, benda ni tadi Nabi pakai, Nabi tak ajar kita pakai. Tapi orang-orang yang ambil Sufism, dia nampak benda ni macam turun-temurun. Mana Nabi pakai kepada Abu Bakar, Abu Bakar pakai kepada Umar pakai pada sekian sampai sekian. Dia kata guna sampai. Jadi sekarang ni orang sini pakai kepada anak murid dia. Jadi tak Nabi turun-temurun, dia kata. Sebenarnya tak ada. Pasal benda ni tadi dipakai tapi tidak pernah digalakkan pakai pun. Bahkan memang kita kata pemakaian mereka pada benda berkenaan ialah kena, pasal kadang pasir datang tutup muka. Kalau tak ada pasir tak payah pakai lah. Macam kita sekarang ni kat Malaysia, pakai kain selimpang tu tengah panas denting tu. Tak, orang kata, ya benar Mamat ni kan. Kalau dia kata tengah kita tempat sejuk, kita pakai logik lah. Tempat dekat Malaysia ni kita pakai macam tu, pakai selimpang kan, tutup. Memang saja nak kena lah. Dia peluh. Kalau jadi bangsa tak peluh, tak apalah. Kalau jadi peluh sungguh, ketiak basah je. Kan nampak tak senonoh kan. Nampak? Jadi secara asasnya benda tu tadi dipakai tapi tak digalakkan. Faham? Jadi ada kain, dia 4 segi kemudian dilipat. Kadang-kadang ada pakai kat sini, ada pakai kat kepala, ada pakai beli kat badan. Kalau macam orang Yaman kan, dia utrah tu dia duduk kat kepala kan. So pemakaian manusia ni, kita kata benda tadi dipakai. So jadi Nabi SAW sebut bahawa lelaki berkenaan, okey, dia gunakan benda tersebut, dia digunakan untuk pakai, tapi dia curi kain berkenaan. Actually kain tersebut ada beza-beza dia lah. Tengok datang dari mana. Kalau bahkan dalam riwayat lain Imam Jauhari dia sebut pegarang buku kitab apa nama dia? Kitab ni dia buku kamus Arab. Jauhari ini terkenal sebagai ulama bahasa yang mengarang buku kamus. Macam kita Imam Bawi kan, dia ada orang-orang yang mengarang. Contoh macam kalau lisan Arab,
Ibn Manzur Al-Afriqi. Dia ni orang Afrika. Dia karang buku besar berkenaan dengan ensiklopedia bahasa Arab. Bukan orang Arab asal, tapi orang Afrika. Ibn Manzur Al-Afriqi. Jauhari ni kalau Kamus Al-Muhit, Fairuz Abadi. Okey, kalau dia kata dia ni nama terkenal, tapi saya tak ingat nama buku dia. Buku terkenal. Apa nama dia buku dia? Nantilah ingat di sini. Tapi dalam buku dia kata apa? Burdah atau abaah tadi adalah kain selempang yang disulam. Maka di Yaman dia dijual, disulam. Mahal pula tu. Dia daripada wool, bulu. Daripada bulu. Mahal benda tu. Harga kadang ada mencecah sampai selai tu $50. Bila orang Malaysia tu mungkin tak kisah kot. Tudung Aryani Arab benda tak. Semuanya mahal kan. Longgok-longgok 100. Pelik sungguh. Kan? Longgok 100. Yang gantung tak tahulah. Yang longgok 100. Kan? Kat Malaysia. Dia kadang-kadang dia macam duit banyak sangat masalah juga. Kan? Dia beli macam tu je dia beli. Kan? Oh 100 je dia kata belakang. 100 dia makan macam-macam. Dia orang kata, ya ustaz suka makan tu, ustaz biar nangis situ. Kami suka pakai dia kata. Okay, anyway kisah dia. Jadi tajuk dia memang kita kata mereka yang dikata Ibnu Jauhari dia kata ni. Mukhtar As-Sihah. Karangan kalau Imam Jauhari ni karangan buku dia, kamus dia bernama As-Sihah atau Mukhtarus Sihah. As-Sihah atau Mukhtarus Sihah. Kalau ini lisan Arab Ibn Manzur Al-Afriqi. Ini ada kamus Arab. Ini kita orang kita tak pakai. Orang kita pakai Melayu, buku Arab Melayu. Arab Melayu kita pakai. Orang-orang Arab. Actually the best way untuk belajar kita kena buka kamus macam tu. Tapi mungkin first stage macam kita baru mahum ni tak buka kot. Kalau rasa nak advance pakailah. Saya tampak kat belakang ada orang. Dia beri kamus Arab Mu'jam Arabi Asasi tu. Yang merah. Yang moden sikit tu kan. Yang terbitan daripada kat Mesir tu. Tapi dia beli 3 jilid belakang tu. Mana anak murid ni tak tahu hilang mana. Dan siapa tuan punya tak tahu. Dia disedekah kat yayasan ke? Dia dah ponteng kelas ke? Tak tahu apa cerita. Tapi cerita dia buku tu bagus juga lah. Tapi yang kalau original punya lebih macam tu. Kalau dia kata macam buku-buku tadi, Arab-Arab tadi, jadi banyak rujukan bila kita nak kenal perkataan-perkataan, para ulama akan rujuk ke sana. Imam Jauhari dia antara orang yang dirujuk berkenaan masalah kalimah-kalimah al-bahasa Arab. Pasal dia ni ulama bahasa Arab. Nama kitab dia As-Sihah. Sad, Ha, Alif, Ha. As-Sihah Baik. Jadi kata benda tu yang dia bersulam. Bukan sangat biasa je, bersulam. Dan yang bersulam dia lagi mahal lah. Dia lagi mahal dengan ni. Jadi digunakan untuk kadang-kadang dijadikan sebagai kain. Bawah dia kata kadang-kadang dijadikan sebagai selempang dia kata. Ini yang dikitakan sebagai lafaz berkenaan. Tapi yang balik banyak orang kata benda tu lebih kepada yang di atas lah. Pasal di Yaman yang dipakai di bawah ni memang was. Dipakai kat bawah. Ada budak Yaman seorang tu saya jumpa dekat ni. Dekat Doyat. Bayangkan dia pakai kemeja, dia pakai ke bawah tu dia pakai kain tu. Kain tu macam batik lepas tau. Mana kalau tanggal lah kan. Tak ada dah benda ke mana. Tapi cerita dia pakai selamba je. Siapa jamin? Siapa jamin? Soalan. Siapa jamin? Ada orang tak pakai seluar dalam selamba je. Itu banyak saya jumpa. Itu tak sekira lah. Kan? Jadi kita tak ada jaminan. Anyway dia harap pada bayi tu. Saya tengok budak tu kata nampak muka dia bermakrib. Makrib dia rambut dia kena renting sikit. Dia jenis kasar. Orang kat tempat makrib ni perempuan dia pandai menembak. Muka cantik, pandai menembak. Janganlah buat jahat. Dia tembak apa pasal dia. Zaman dulu memang orang kat Yaman ni orang tak berani kacau perempuan. Saya dapat budak perempuan ni biasanya dia akan bawa pistol dalam handbag dia. Kacau lah tengok kacau. Dia keluar pistol tembak tak pasal. Memang benda tadi memang ikut constitution, benda tadi benarkan. Okey, baik. Jadi kita kata lafaz berkenaan, dia kata Nabi kata kalla. Bila orang kata dia ni syahid, Nabi kata kalla, tidak sekali-kali. Inni urituhu finnar, aku diperlihat kepada aku, dia di dalam neraka, Nabi kata. Kenapa? Fi burdatin, kerana dengan sebab burdah, mana kain selempang atau ghallaha yang dicuri atau abaah. Lafaz tadi sama burdah atau abaah tadi pengertian yang sama. Ini kain selempang ni, tapi Jauhari dah cuma kata mungkin kain tu dipakai di bawah atau di bahu. Either one Tapi dalam kita sekarang macam-macam dia selempang macam tu lah. Selempang macam tu lah. Macam-macam jenis ada. Maksudnya kita kata tapi iyalah yang asasnya Nabi SAW memang ada pakai ke jelas, memang ada kisah Nabi SAW diheret. Dia pakai orang tu rentap sampai berbekas tengkuk Nabi dengan sebab rentapan orang tu. Tapi benda tak digalakkan pakai. Tak ada macam galakkan pakailah kamu akan selempang, macam kamu akan masuk syurga, tak ada. Tak ada pahala-pahala tertentu.
So konsep yang kat sini kita nampak apa tau? Yang ditanya pada saya tadi kan. Yang ini yang apa? Sifat Nabi. Sifat Nabi yang Nabi tak galakkan. Tak ada ajak, tak suruh. Nak pakai, tapi jangan kata sunnah Nabi. Faham tak? Macam rambut panjang. Sunnah Nabi nak banyak. Tak. Nabi buat benda berkenaan, Nabi tak galakkan, dia jangan kata benda berkenaan. Nabi SAW yang betul. Rambut Nabi sampai cuping telinga, atas sampai cuping, atas sampai sini, atas sampai sini. Tapi Nabi tak kata macam berambut panjanglah kamu. Kerana, tak ada. Faham Okay, baik. Dan bila disebut kat situ, Nabi kata, inni urituhu finnar, aku diperlihatkan dalam neraka. Nyatanya, apa yang Nabi lihat ini, adalah nyata depan mata baginda SAW dan juga disaksikan. Bukannya mimpi dalam dilihat dalam mimpi tidur. Mimpi dalam tidur. Sebenarnya kita kata, bagi kita nak perhatikan, Nabi SAW ni sebenarnya zahir depan mata dia ke mimpi ke sama saja. Kerana baginda SAW tidak ada mimpi baginda yang bohong. Kita, kalau kita nampak satu benda dalam mimpi kita, either daripada Allah Ta'ala atau daripada syaitan ataupun daripada keinginan diri kita sendiri. Mana kita punya kita punya adghasu ahlam yang disebut dalam oleh besar raja zaman Nabi Yusuf tu. Adghasu ahlam, mana impian-impian kita yang kita tak sampai dimimpikan oleh kita. Itu ada. Kan nampak benda sekian, boleh nampak ikan tangkap, tak nampak, kita impikan benda berkenaan, maka masuk dalam mimpi kita. Itu ada. Ada daripada syaitan, mimpi menakutkan, yang tak elok, yang buruk, yang kita tak suka. Ataupun mimpi daripada Allah Ta'ala, tanda-tanda baik dan sebagainya. Berita-berita baik yang untuk kita, atau kita mimpi tu kita happy, kan sebut. Contoh kalau seorang isteri mimpi suami dia kahwin satu lagi. Baik ke buruk? Baik untuk siapa, buruk untuk siapa? Okey, contoh je lah. Kan, maksudnya kita kata, contoh macam, ini kisah-kisah benda macam ni, kita kata, mimpi seorang itu, kita kata, dalam asasnya, ada salah satu tadi. Tapi Nabi SAW, semua mimpi para anbiya adalah benar. Tak ada mimpi yang bohong. Pasal syaitan tak datang pada Nabi untuk menyebabkan Nabi SAW tidak terlaknat. Bahkan Nabi bangun subuh pun, bukan kerana Nabi didatangi oleh syaitan. Tapi oleh kerana apa? Allah Ta'ala jadikan wujudnya syariat. Itu saja. Yang mana Nabi bersabda pada para sahabat, dia kata, man nasiya ahdukum, siapa dengan kamu nasiya solat tahu, lupa dengan kamu ni solat dia, falyusalliha idz zakaraha, bila dia ingat solat dia, teringat solat dia, tak solat lagi, falyusalliha idz zakara, ingat solat dia, solat je, walaysa ahli illa dzalik, tidak ada untuk dia melainkan perkara berkenaan saja. So lafaz itu datang selepas lewatnya bagi dan bangun tidur, tapi bukan kerana syaitan kacau. So ini mimpi Nabi SAW yang Nabi dapat, zahir ke benda nampak dalam mata, atau dalam mimpi sama saja. Sama saja. Kalau Nabi nampak tentang syurga neraka, sama, serupa, tak ada beza. Tapi dalam kisah ni tadi, benda ni berlaku depan-depan. Maksud dia macam ni. Mana Nabi SAW tengah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba dikatakan tentang fulan syahid, tapi Nabi terus jawab. Pasal orang tu baru mati. Nabi tak dalam tidur lagi pun. Faham tak? Okay, jadi ada ataupun mungkin kisah tu berikutnya, wallahu ta'ala. Tapi yang pentingnya, Nabi jawab apa benda berkenaan, dan para ulama sepakat bahawa benda ni tadi tak kira di antara Nabi mimpi ke, Nabi nampak depan mata ke, diperlihat depan Nabi SAW ke, benda tadi sama saja. Sama saja. Okey. Dan ini adalah hujah kepada ahli sunnah wal jamaah ke atas kata-kata mereka, dan hadis ini adalah hujah pada di sisi para ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa syurga dan neraka telah diciptakan dan telah ada. Pasal bila Nabi kata aku diperlihatkan kepadaku dia dalam neraka, maksud dia ada. Dan bahkan hadis-hadis yang datang seperti dibukakan lubang ke neraka atau lubang ke syurga, mana kubur itu salah satu taman-taman syurga atau lubang-lubang neraka, sebenarnya kerana apa yang akan terhasil bagi orang yang mati tadi. Maka kalau dia ni ahli syurga, maka dia akan nampak tempat ke syurga, tapi dia suruh tidur, disuruh 6 salihan disebut pada dia. Kemudian kalau anda kata orang tu di kalangan orang yang mati syahid, roh dia akan dimasukkan ke dalam syurga untuk berjalan berkitar dalam tembolok burung yang hijau. Tapi orang-orang yang biasa akan selepas soal jawab berlaku, maka malaikat akan kata dia 6 salihan, tidurlah dengan elok. Tapi dia dibuka diluaskan kubur dia, diperlihat kepada dia tempat dia di syurga. Dan dia akan berdoa, ya Allah cepatkanlah kiamat. Adapun sebaliknya, yang jahat ataupun yang fajir atau jahat, yang kafir, maka dia akan lihat kubur dia rasa kubur dia sempit, disesak dan sebagainya, lepas kena pukul dan sebagainya, kena soal jawab, tak boleh jawab, dipukul, lepas tu akan disempitkan kubur dia, diselisihkan tulang rusuk dia. Kemudian ketika itu dibukakan satu lubang ke neraka, untuk dilihat tempat dia di neraka nanti. Dan dia akan berkata dalam hadis berkenaan, ya Allah janganlah kau jadikan kiamat berlaku. Dia tengah susah ni, tapi dia nampak dalam tu lagi teruk. So meaning that benda tu dah ada. Mana apa yang Nabi sabdakan, benda tu dalam wujud ada. Jadi ahli sunnah wal jamaah
kita menerima bahawa memang syurga dan neraka telah wujud, dan bahkan syurga yang dikeluarkan Adam daripadanya ada syurga yang sama. Bukan syurga yang lain. Ini ada syurga lain lah. Ini ahli falsafah. Maksud dia kata, kalau syurga betul, kenapa ada benda larangan? La ilallah. Itu hak Allah Ta'ala nak letak. Dia salahkan lagi. Tanya dia mempersoal lagi. Macam, kalau. Jangan kalau lah. Biar Allah Ta'ala tentukan. Mana Adam kena keluar dari syurga. Dan peraturan Allah Ta'ala, satu benda tak boleh. Lepas tu dia kata, tapi kan syurga semua benda boleh buat. Kalau nak tukar hukum tadi, Allah Ta'ala nak hukumkan, suka hati dia lah. Kita pula mempersoalkan Allah Ta'ala. Dia kata, ini menunjukkan ada syurga lain. Sebab, kalau ada syurga Adam, ada benda tak boleh buat. La ilaha illallah wa la syarikalah. Kenapa? Kan? Ini kadang-kadang di falsafah. Saya jumpa kadang ada orang bincang benda ni, panjang lebar. Tak ada orang masuk Islam pun kerja ni. Kan? Orang tak masuk Islam pun kerja. Tapi cerita dia tadi, benda ni membazir. Falsafah ni sebenarnya adalah benda yang kita kata kadang-kadang merumitkan sebenarnya pemahaman Islam ni. Benda simple je. Dan Islam ni simple, mudah. Islam ni clear cut, habis cerita. Tapi bila nak masuk falsafah, dia mula masuk sekian. Sampai last sekali ada orang berfalsafah dia kata, kalau Allah Ta'ala dalam diri kita, kemudian kat luar pun ada. Kan dua dah tu dia kata. Last sekali tak semayang. Kenapa? Tak nak syirik. La ilaha illallah wa syirik lah. Solat suruh buat kan? Dia tak solat langsung. So dia kata dalam ada satu, luar ada satu. Ini idea yang cukup rosak. Kerana manusia ni dia salah faham, tak ambil ajaran daripada apa yang dipahami oleh para sahabat, ini jadi dia hasil dia. Jadi dia kata syurga dan neraka adalah telah dijadikan, dan dalamnya juga dalam hadis ni ada dalil bahawa sebahagian orang yang diazab neraka akan masuk pada dalamnya, okey, dan diazab pada dalamnya sebelum dari kiamat lagi. Macam dia dalam Al-Quran Karim dalam kisah berkenaan dengan keluarga Firaun. Dalam Al-Quran Allah katakan adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Surah mana entah. Adkhilu ala fir'aun. Siapa ingat? Okey, surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir ayat 46. Dalam ayat berkenaan Allah nyatakan, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ni dihadapkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu, dan bila berlaku kiamat nanti, Allah Ta'ala kata, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang paling dahsyat. Maksud dia, neraka dihadap pada mereka pagi dan petang. Dihadapkan pada mereka, dibentang, ditunjuk oleh mereka. Itu azab lah tu. Kemudian, hari kiamat nanti akan apa? Dimasukkan mereka dalam apa? Dalam azab yang lebih pedih lagi. Dalam azab yang kekal. Jadi dalam tajuk ni macam kita kata tadi, memang ada manusia dalam alam barzah tadi, tapi kena faham beza dia. Ada orang kata macam, ustaz, tak dam hukum hakam lagi dah dilaksanakan hukum. Itu hak Allah Ta'ala untuk meletakkan. Kena ada orang Allah Ta'ala, macam kita sekarang ni, kita bila dikenakan musibah untuk seorang mukmin, ada dosa kita akan dihilangkan. Dosa kita dibersihkan dengan benda berkenaan. Sedangkan tak habis lagi calculation, betul tak? Tapi kita di sini lagi dah dibersihkan. Mana hak Allah Ta'ala nak mengedepankan, melewatkan, tu hak mutlak dia, datang kita pula. Tapi kan hari kiamat tak jadi lagi. Tu hak Allah Ta'ala nak hukum kita, apa masalah dia? Di ke depan ke belakang ada orang minta, contoh macam sahabat Nabi SAW yang doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Dan kisah berkenaan Nabi SAW dawat dia, ziarah dia. Kemudian tengok dia ni sakit. Sahabat yang datang kata sakit dia teruk sangat sampai kan macam anak burung baru menetas. Tak ada bulu langsung. Tak ada bulu langsung. Surah Ghafir ayat 46 tadi. Ghafir atau surah Mukmin. Dia dua, bukan mukminun, mukmin. Okey. Dia lepas surah Zumar. Lepas surah Zumar. Mana tahu benda tu? Okey, saya tak ingat. Tak ada. Masih kat meja sana ada yang apa? Surah-surah nombor berapa tu. Okey. Saya tak ingat nombor surah. Tapi saya tahu surah lepas surah Zumar. Lepas surah Zumar, surah Ghafir ayat 46. Jadi kisah dia tadi, mana kita kata apa? Bila Allah Ta'ala nak kedepankan atau lewatkan, sahabat Nabi tadi dia minta. Dia kata apa? Bila Nabi tengok dia sakit teruk sangat, Nabi kata, la'allaka qulta syai'an. Barangkali kau cakap satu benda. Dia kata, ada Rasulullah, aku dah cakap. Dan Nabi kata, lepas Nabi tengok sakit dia teruk sangat, dan bahkan satu dua datang, Nabi doakan dia 3 kali. Nabi kata, sembuh insyaAllah. Datang hari kedua tak sembuh juga, Nabi doakan lagi, sembuh insyaAllah. Tak sembuh juga, sudah sekali Nabi kata pada dia, la'allaka qulta syai'an. Barangkali kau dah cakap satu benda. Lepas tu Nabi katakan dia macam tu, dia pun kata, betul Rasulullah, aku dah cakap satu benda. Nabi kata, apa benda kau cakap? Dia kata, aku ada cakap. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya aku ada sebarang hukuman nak kena akhirat, hapuskanlah dekat dunia. Habiskanlah ia di dunia. So Nabi marah, Nabi kata dengan dia, kenapa tak minta ampun? Kan lebih baik kamu cakap Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan juga apa? Pelihara daripada neraka. Itu lebih baik daripada kau minta supaya dihukum. Mana minta dihukum, Allah Taala boleh ampunkan manusia tanpa sebarang hukuman. Yang kita minta dihukum kenapa? Memang, tapi nampak di situ dikedepankan hukuman dia ke dunia. Nampak tak? Dikedepankan hukuman ke dunia untuk apa? Untuk dia merasai kesakitan tadi. Sampai kata tak mampu dia. Nabi kata kau takkan mampu dia. Nabi kata. So meaning that dalam hadis-hadis yang datang tadi, memang apa kita kata azab itu didahulukan biasa berlaku. Itu hak Allah Taala untuk mendahulukan. Memang ada manusia yang diazab dan neraka, akan masuk neraka, bahkan diazab dalamnya sebelum kiamat lagi. Tak kiamat lagi. Macam ahli syurga, orang yang mati syahid, tak lagi kiamat tapi dah dalam syurga dah dia punya roh untuk menerima segala nikmat. Kalau roh orang-orang yang lain akan diberikan kepada mereka ni tidur je. Rehat, tunggu sampai kiamat jadi. Adapun yang lain pasal tidur tu datang mana? Tengok dalam surah Yasin. Surah Yasin kan? Wa qalu ya wailana dia kata wa qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Kan? Dia kata celakalah kita, malanglah kita. Man ba'athana mim marqadina. Siapakah yang bangkit kami daripada tidur kami? Tu yang cerita dari mana tidur? Tunggulah. Tapi dalam keadaan tidur tadi, gitulah pengharapan dia. Sama ada dia keseronokan ataupun azab. Masih lagi. Tapi benda tak habis lagi. Maka dia orang tidur. Adapun ahli syurga, yang di kalangan ahli di kalangan orang-orang yang mati syahid, dia akan dia masuk, diletakkan alam barzah dia berhubung dengan burung punya burung yang hijau yang akan masuk dalam syurga dan makan di dalamnya. So apa burung tu makan dia akan dapat. So yang lain-lain tidur. Tidur saja, tunggu sampai kiamat berlaku. So setiap muamalah terhadap roh-roh manusia ini di alam barzah tadi terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada yang mungkin awal-awal dia disumbatkan ke dalam neraka untuk merasai apa keseksaan tadi. Dan secara secara ruhiyah. Kemudian fizikal, dengan fizikal setelah mana berlaku kiamat. Pasal dia akan dibalikkan semula roh dia ke dalam jasad. Bila ditiupkan sangkakala pada hari kebangkitan, akan dibangkitkan mereka sekali lagi. Jadi mereka dah merasai benda berkenaan dari segi masalah seksaan tersebut. Baik. Dan tidak ada hujah padanya bagi orang yang dia kata wala hujjata fihi lil mukaffarati bidzunub. Dan tidak adalah hujah baginya perkara-perkara yang membatalkan atau penghapusan dosa-dosa. Okey. Kerana kita mengatakan bahawa semuanya taifah, kumpulan-kumpulan ahli tauhid ini akan masuk ke dalam neraka, akan diazab di neraka nanti. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dengan tauhid mereka. Okey, dan juga ataupun dengan syafaat untuk mereka. Sebenarnya akan datang hadis-hadis yang sahih. Dan boleh dikatakan orang-orang yang ghal ni, dia actually either one. Either kita kata dia ni orang ni confirm masuk neraka direct, kan? Ataupun orang ni orang yang ahli tauhid dimasukkan neraka, nanti sampai akhirat nanti akan dikeluarkan balik semula. Boleh jadi orang tu macam tu. Wallahu taala alam. Pasal Nabi SAW macam sebut, bila orang kata dia ni syahid, syahid ni maksud dia one way ticket tu dia heaven. Macam tiket segera tanpa hisap. Bukan straight masuk syurga. Tapi orang ni dia tak dikatakan sebagai syahid. Mungkin dia ni akan masuk neraka dahulu dan sebagainya. Tapi Nabi nampak. Dan penglihatan Nabi SAW terhadap perkara tersebut, either dalam mimpi atau zahir, sama saja. Dan kalau Nabi kata nampak sekarang, benda tu akan jadi pun dikira sama saja, tak akan berubah. Itu kita katakan sebagai penglihatan Nabi SAW, tak ada beza. Itu sebab kenapa Isya al-Sunnah wal Jamaah, syurga neraka tu dah ada. Memang dah ada. Berdasar pada nas-nas yang datang. Jadi dia dapat tak siapa ada hak untuk mengatakan tidak. Jadi dia kata apa? Tsumma qala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya ibn Khattab, wahai ibn Khattab. Ya ibn Khattab, wahai ibn Khattab. Idhab, pergilah engkau. Fanadi fin nas, dan serulah pada orang ramai. Innahu, sesungguhnya la yadkhulul jannata, takkan masuk syurga illal mu'minun, kecuali orang beriman. Seru pada orang ramai, kata wahai Umar, serulah pada orang ramai, tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang beriman. Lalu Umar pun keluar daripada menemui Rasulullah SAW, lalu dia pun keluar dan fanada itu, dia kata, aku pun menyeru, ala, ketahuilah, innahu, sungguhnya la yadkhulul jannata illal mu'minun, tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beriman. Itu seruan yang diberikan. Pasal di antara perkara-perkara yang kita kata tu, kerana Nabi SAW larang, tinggalkan. Nabi dia kata benda ni bahaya, tinggalkan. Pasal benda tadi hanya jiwa beriman saja akan selamat. Adapun jiwa yang tak beriman, ragu-ragu, dia akan langgar. Dia try langgar. Macam tadi mungkinlah hamba tadi tu dekat dengan Rasulullah, tapi sama-sama dia boleh curi juga. Selewengkan kain. Patutnya harta tadi sepatutnya hanya diambil selepas diagihkan. Maksudnya siapa-siapa curi ambil harta rampasan perang, sebelum daripada diagihkan, dia dikira sebagai orang yang gulul.
yang ghal, yang mencuri, yang menyelewengkan harta rampasan perang. Selepas diagihkan dia terima halal. Tapi sebelum daripada diagih-agihkan maka dia dikira sebagai harta yang haram, tak boleh diambil oleh dia. Faham Baik. Jadi itu kita kata berkenaan dengan tajuk bab manusia ni, dia kata tidak akan dikira ataupun kita tak akan tengok pada mereka ni kecuali dengan hujung akhir amalan dia. Dan benda ni juga kita tahu apa jadi pada orang berkenaan, maka kita diam. Jangan kita hukum orang ni laknatullahi alaihi, kita tak boleh. Tak dibenarkan dalam Islam. Baik. Bab ke-37. Bab ke-37. Bab qatlul insani nafsahu laisa bikufrin. Qatlul insani nafsahu laisa bikufrin. Bab pembunuhan seorang manusia terhadap dirinya bukanlah kekafiran. Actually dalam hadis Nabi SAW yang menyebabkan orang kata kafir tu, dia ada sandaran pada hadis yang kita baca tadi tu. Yang Nabi kata khalidan mukhallada, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi. Mana siapa yang dibunuh diri dengan satu perkara, maka dia akan diazab dengan benda yang digunakan. Contoh macam dia potong sini lengan dia, maka dia akan dalam neraka dia kerja potong lah. Kalau dia terjun bangunan, maka dia akan terjun dekat neraka. Allah Ta'ala wujudkan untuk dia satu lembah, untuk dia terjun. Dia akan naik, terjun, mati, bangun balik, nanti bangun balik. Kalau dia minum racun, dia akan minum racun berulang kali. Mati, bangun balik. Dia merasai kesakitan berkenaan. Kalau dia tikam perut, dia akan tikam perut. Itu kita kata tadi. Dan lafaz hadis Nabi itu menyebabkan orang fikirkan orang mati bunuh diri ni sebagai kafir adalah lafaz hadis Nabi khalidan mukhallada fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Lafaz itu menyebabkan orang kata siapa-siapa bunuh diri mati kafir. Tapi masalahnya sebenarnya lafaz hadis Nabi tadi bukan pengertian dia begitu. Itu kadang-kadang kerasnya Nabi SAW kan untuk menerangkan perkara berkenaan dengan bentuk yang kita kata kekal selama-lamanya, tapi bukan maksud dia ia masih lagi dalam masyiatillah, dalam kehendak Allah Taala. Dia ada pengecualian. Pasal sabda Nabi SAW ni kita tapis dengan tajuk apa yang Nabi cerita tentang apa Allah Taala nak. Dan kita ikutkan apa fahaman kita. Tengok Allah Taala kata apa. Kalau Allah Taala kata aku boleh ampunkan lagi, bukan kau ampunkan. Kalau kita akan terima, Allah Taala boleh ampunkan. Jangan kita pula gunakan idea kita tak boleh orang tidak ampunkan. Yang sering manusia ni lagi jahat sebenarnya. Dia lagi kasar. Contoh bila Allah Taala berikan manusia ni peluang untuk bertaubat. Kita tak ada hak untuk kata tak boleh. Kalau kita kadang macam dia ni jahat, takkan boleh bertaubat tak? Semua tak ampunkan dia. Yang kita suka mana kita pada orang tu, kita kata semua tak ampunkan. Yang kita kata ada katakanlah orang tu mati, dia dulu ketika mana hidup banyak buat kerja-kerja yang menyebabkan Islam ini orang Islam ni tersesat dan sebagainya. Tapi kalau dia kata sesat dia tadi kena takwil, bukannya suruh sembah berhala Kalau sembah berhala tu kita kata semua Taala burukkan kedudukan dia, tapi dari segi yang lain dia ni mungkin bertaubat, mungkin sekian, kita kata semua tak ampunkan dia. Kita kata rahimahullah, semua tak ampunkan beliau. Itu je. Yang kita gunakan dalil tadi macam padan muka mati. Mati manusia ni bukan sebab kita nak. Allah Taala tentukan. Kalau patut dia mati, dia mati. Bukan sebab doa kita. Jangan fikir-fikir solat hajat orang tu mati, kita macam berjaya. Tak. Kalau dia nak mati, matilah. Bukannya. Kadang-kadang kematian dia bukan semestinya penyiksaan. Faham tak? Banyak orang salah faham. Dia ingat mati itu adalah sebagai hukuman. Dalam Islam, mati bukan hukuman. Dalam Islam, mati itu, matilah. Kan? Pemindahan alam kita ke sana. Mati, hukuman hanya dalam Bible. Pasal dalam Bible, dalam Old Testament, New Testament, dia sebut the soul that sinneth shall die. Mana-mana jiwa yang berdosa dia akan mati. Dalam Islam tak macam tu. Tidak begitu Dia berdosa, hukuman terpulang pada Allah Taala. Allah Taala nak hukum, Allah Taala hukum, Allah Taala maafkan, Allah Taala maafkan. Kerja kita bukannya menghukum orang. Kerja kita mengajarkan orang mana betul dan salah. Orang tak ikut terpulang pada Allah Taala. Kalau tak nak ampunkan, tak nak ampunkan. Kalau tak nak hukum, tak nak hukum. Faham? Okay, baik. Jadi kata dalam hadis ini yang kita bincangkan, kita nak bincangkan berkenaan dengan tajuk mana orang tu mati dibunuh. Sering orang berkata dia mati kafir sebab hadis Nabi yang awal kita baca itu. Dalam bab yang sebelum ni, selang satu yang Nabi dalam hadis berkenaan orang tu akan diazab dengan hukuman tersebut. Dalam muka surat yang 35, 36. Start bab 35, muka surat 36. Dalam kisah tersebut memang dijelaskan dengan nyata bahawa orang-orang tersebut akan kekal selama-lamanya. Lafaz tu sebenarnya. Lafaz tu memberi idea. Tapi apa kita baca sekarang ni akan beritahu pada kita bukan macam tu. Bahkan Allah Taala boleh mengampunkan siapa-siapa yang dia kehendaki. Baik. An Jabirin, daripada Jabir bin Abdullah, anna Tufaila bin Amrin ad-Dausi, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, hal laka fi hisnin hasin wa man'atin,
hal laka fi hisnin hasin wa man atin? Qala qala rawi hisnun kana lidausin fi jahiliyati. Hisnun kana lidausin fil jahiliyati. Fa aba dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa aba dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lilladzi dzakara Allah lil ansar. Lilladzi dzakara Allah lil ansar. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati. Hajara ilaihi Tufail ibn Amrin. Hajara ilaihi Tufail ibn Amrin. Wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi. Wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi. Fajtawal Madinata. Fajtawal Madinata. Fajtawal Madinata. Fajtawal Madinata. Famarida. Fajazi'a. Famarida. Fajazi'a. Fa'akhadha mashiqasan lahu. Fa'akhadha mashiqasan lahu. Faqata'a biha barajimahu. Faqata'a biha barajimahu. Fashakhabat yadahu hatta mata. Fashakhabat yadahu hatta mata. Fara'ahu Tufail ibn Amrin fi manamihi. Fara'ahu Tufail ibn Amrin fi manamihi. Fara'ahu At-Tufail ibn Amrin fi manamihi. Fara'ahu wa hay'atuhu hasanah. Fara'ahu wa hay'atuhu hasanah. Wa ra'ahu mughattiyan yadayhi. Wa ra'ahu mughattiyan yadayhi. Faqala lahu ma sana'a bika rabbuka. Ma sana'a bika rabbuka. Faqala ghafara li bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ghafara li bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma li araka mughattiyan yadaik. Ma li araka mughattiyan yadaik. Qala qila li lan nusliha minka ma afsadta. Lan nusliha minka ma afsadta. Faqassaha Tufailu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqassaha Tufailu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma waliyadaihi faghfir. Waliyadaihi faghfir. Waliyadaihi faghfir. Nak tahu balik. Okey, bab pembunuhan manusia, insan itu terhadap dirinya tidaklah kekufuran. Daripada Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah, anna Tufail bin Amr, bau Tufail bin Amr, yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ad-Dausi, benar Daus Atan Nabi SAW datang jumpa Nabi SAW. Atan Nabi SAW datang menemui Rasulullah SAW. Faqala, ini dia jumpa ni ketika sebelum hijrah. Dia jumpa sebelum hijrah lagi. Jumpa Nabi SAW. Faqala, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah Ta'ala. Wahai utusan Allah. Hallaka fi hasnin hasinin wa man atin. Hallaka fi hasnin hasinin wa man atin. Mana kau adakah kau nak ada keinginan dia kata kepada kubu yang kukuh dan juga penghalang yang menghalang dan menghalang, kukuh lagi menghalang. Maksud dia yang dimaksudkan di sini, dia kata dia satu macam kita panggil castle, kubu. Pakai main chess tak, kubu kan yang ujung tu. Okey, di mana dia kata Rasulullah SAW, kau nak tak? Maksud dia halaka ni, maksud dia kau nak tak, adakah kau inginkan? Okey, dia kata satu kubu atau istana yang supaya kau berkubu padanya. Pasal Nabi SAW ketika itu kan dengan para sahabat sedang mencari tempat untuk berpindah. Dan Nabi ketika tahun berkenaan menawarkan diri baginda kepada banyak orang, banyak kumpulan-kumpulan kabilah Arab. Nabi tawarkan diri, tetapi tidak ada siapa yang datang sanggup untuk menerima Rasulullah SAW. Okay, cuma datang kat sini di sini Tufail bin Amr dia tawar kepada Rasulullah SAW satu kubu yang untuk habis berkubu padanya, yang dikata maksud dia dahulunya milik Daus, kabilah Daus di dalam zaman jahiliah lagi. Jadi dikata maksud dia disebutkan benda berkenaan supaya Nabi SAW tinggal di situ. Okey, supaya dapat tinggal di situ. Tapi Nabi fa'aba zalika Nabi SAW enggan untuk menerima. Actually Nabi tak terima. Dan maksud dia macam ni, Nabi SAW ketika perpindahan baginda daripada Mekah ke Madinah, kabilah mana yang Nabi ikut tu Allah Ta'ala dah aturkan dah.
Maka itu adalah wahyu. Memang kita kata kita ni bergerak dengan strategi. Kita bergerak dengan strategi. Nabi tak bergerak dengan strategi. So kalau siapa kata strategi Nabi SAW ada strategi, dia masalah. Sebab Nabi SAW ketika bergerak, bila bergerak, bila perang, bila sekian, semua tadi atas arah Allah Ta'ala. Wahyu semata-mata. Itu Nabi pakai nama baginda atau Nabi gelar diri baginda dengan Abdullahi wa Rasuluhu. Nabi tak pakai nama raja, nama sultan kan, sedangkan Nabi memerintah. Kan apa Nabi cakapkan para sahabat buat kan, pemerintahan, jadi pelaksanaan perang dan sebagainya. Tetapi mereka Nabi SAW tidak buat berkenaan kerana strategi. So siapa-siapa mengatakan Nabi ni adalah pemimpin tentera dah yang hebat, bukan. Nabi adalah utusan Allah Taala. That's the first thing kena faham betul. Pasal kita ambil pengajaran daripada utusan Allah Taala berdasar perbuatan baginda. Tapi baginda bergerak bukan di atas dasar pengalaman atau sekian. Maka kita bayangkan dalam sejarah dunia ni bila dikatakan apa, antara pemimpin yang paling berjaya yang dalam sejarah umat manusia ni ada Muhammad SAW. Berdasar pada apa yang Nabi buat. Kerana 23 tahun tempoh yang amat ringkas. Kita dah merdeka berapa tahun? 50 lebih. Okay, Nabi SAW cuma 23 tahun je. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi SAW telah berjaya menebakkan satu empire ataupun satu tenaga kuasa baru di tanah Arab yang tak pernah wujud sebelum tu. Tapi perbuatan Nabi buat benda berkenaan bukan kerana nak wujudkan empire, bukan kerana kumpulkan harta, bukan kerana sekian, bahkan kerana wahyu Allah Ta'ala. So bila Nabi bergerak, bila Nabi tunaikan umrah, bila semua sekali aturan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi pergi ke Madinah pun aturan Allah Ta'ala. So antara aturan Allah Ta'ala sini disebut dalam hadis ini, Nabi enggan untuk terima, sedangkan tawaran kan Nabi SAW sepatutnya terima lah tawaran kan, orang ni tawar, Nabi patutnya ambil, tapi Nabi tak ambil. Yang apa ditawarkan oleh Tufail bin Amr, kerana apa? Kerana apa Allah Ta'ala simpankan untuk orang-orang Ansar. Itu Nabi akan pergi pada orang Ansar. Orang Ansar adalah orang yang akan Nabi terima, mereka ajak Nabi SAW untuk tinggal dengan mereka. Yang masuk Islam ramai. Tapi yang Nabi terima untuk menjadi tempat pemindahan umat Islam yang kedua itu yang total tinggalkan Mekah terus adalah di Madinah. Di Madinah di tempat orang Ansar. So benda tu adalah simpanan Allah Ta'ala untuk mereka. Khas untuk mereka dapat satu keistimewaan, tempat mereka tinggal adalah tempat pemindahan Nabi SAW. So lepas tu jadi tarikat sebenarnya. Madinah ni tempat tu memang Allah Ta'ala simpankan untuk Rasulullah SAW, bagi khas bagi mereka. Kerana itu Nabi bukan tolak apa yang ditawarkan oleh Tufail bin Amr kerana strategi. Tapi Nabi tolak kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tentukan Nabi akan dapat tawaran lain daripada orang-orang Ansar. Macam kita kerja, tapi kita tak ada strategi tau. Kita lain tau. Kita manusia ni kena aturkan kehidupan kita, belajar mengatur dan mengurus dan sebagainya. Tapi Nabi SAW tidak belajar benda berkenaan. Bahkan baginda SAW buat semata-mata kerana wahyu. Okey. Dia kata falamma hajara Rasulullah SAW, hajara Nabi SAW, dan apabila berhijrah saja Nabi SAW, hajara ma'hu Tufail, ilaihi Tufail, mana berhijrah kepadanya, kepada Rasulullah SAW ni Tufail. Okay, Tufail bin Amr pun datang berhijrah ke Madinah juga. Bahkan memang dikatakan syiar ketika itu hijrah tadi sebelum pembukaan Mekah, penaklukan Mekah, hijrah ketika itu adalah benda besar. Dan bahkan orang dulu keluar sehelai sepinggang, banyak keluar sehelai sepinggang, tak bawa harta, tak bawa apa. Kita ni kalau boleh bawa semua kan. Katakan nak migrate daripada Malaysia pergi ke ni. Kukuh kelapa lama bawa. Kan batu giling tu pun nak bawa naik kapal terbang juga kalau boleh. Atau kalau kita pindah kan. Oh ini sentimental value ni. Tak, para sahabat sebelah sepinggang. Tinggalkan semua sekali. Tak ada benda mereka bawa keluar. Okay, keluar dengan agama mereka saja. So bila perbuatan mereka ni, yang para sahabat buat ni, dan bila dia menjadi syiar dan juga satu benda yang mesti sebenarnya. Bahkan satu pahala yang besar. Jadi Tufail bin Amr ni dia ambil peluang, dia daripada Daus, Daus ni Yaman dia pergi pindah ke jumpa Rasulullah SAW, tinggal dengan Rasulullah SAW. Dia tinggal dengan Rasulullah SAW. Dan wahajara ma'hu rajulun min qaumihi, dan berhijrah bersama dengan Tufail bin Amr ni, seorang lelaki di kalangan kaum dia. Jadi orang ni tadi yang datang ni, dia kata maksud dia lelaki berkenaan berhijrah datang menceritakan, dan dia kata dia datang ke Madinah. Lalu datang ke Madinah, dia tak suka dengan keadaan Madinah. Dia kadang-kadang ada orang tu datang tinggal satu tempat, dia sakit dan sebagainya. So this guy macam tu juga, datang ke Madinah, dia sakit, tak suka dengan Madinah, rindukan kampung dia sakit dan terus sakit. Lalu sampai satu peringkat dia sakit, dia tidak sabar, lantas dia mengambil anak panah miliknya, dan juga dia dia potong dia kelar dengannya tangan dia dan hingga mati. Penggunaan tangan dia kelar hingga mati. Dan keluar tangan dia mengalir darah sehingga dia mati. So, jadi perbuatan dia ni, hadis ini menunjukkan apa? Lelaki berkenaan sebenarnya ketika dia datang ke Madinah, dia memang seorang yang datang ahli tauhid.
Dia berpindah ke Madinah kerana apa? Iman dengan Rasulullah SAW. Bukan dia akan pindah kerana apa? Kerana ikut-ikut tak, tapi kerana apa? Kerana tauhid. Dan diletakkan kat situ Maksud dia diletakkan kisah bahawa dia ni datang dengan lafaz bahawa dia datang tak suka dengan Madinah tu, kan tak suka dengan Madinah, maksud dia tak sesuai dengan Madinah. Ada orang tu macam cuaca Madinah tak kena dengan dia. Kita ni kan cuaca tempat orang-orang macam unta, contoh unta. Unta ni kan binatang yang kuat tahan panas dan sebagainya kan. Tapi dia tak tinggal Malaysia. Sampai Malaysia kalau dia tinggal dia mati. Sebab dia rasa kesesema. Kena hujan dia tak boleh. Macam kambing orang kata lari dia kena hujan kan. Tak suka hujan, tak suka mandi. Nanti busuk dan sebagainya kan. Sebenarnya kambing tu kalau dia kena hujan banyak sangat, tahu jadi dia kembung. Dia kembung perut. Itu jadi sebab kenapa dia lari. Kan bukan dia lari-lari tak takut hujan. Bukan takut hujan sebab takut hujan, sebab dia kan kembung, badan dia kembung. Dia badan tak tahan dengan benda tu. So macam tu keadaan macam ada macam binatang macam unta kalau datang tinggal di Malaysia ni dia akan mati. Saya pergi ke zoo negara, dia tanya dengan orang tu. Saya tengok unta tak ada pun. Unta tak ada. Bertanya dengan dia kenapa? Unta asyik mati dia kata. Unta tu tadi dia kena sesama. Dan dulu ada orang nak jalan depan tak nak pusing dunia pakai unta. Sampai Thailand mati unta dia. Dia stop tak lepas tak siapa dah buat. So unta tak tahan ni air. Tak tahan berkena air kerap sangat. Sebab badan dia tadi sesuai untuk padang pasir. Bawa tempat yang tak patut dia akan. Jadi sahabat Nabi tadi yang keluar bersama Tufail tadi, dia pun macam tu juga. Dia ni datang dalam keadaan apa? Dia bukan benci Madinah, tapi dia tak sesuai dengan tinggal di Madinah. Okey? Mana tak sesuai dengan badan dia maksud dia, okey? Maksud dia cuaca Madinah tadi kena pada badan dia tak sedap. Okey. Itu maksud asal, bukan maksud dia benci Madinah. Tak suka Madinah, tak maksud dia tak sesuai tinggal di Madinah dengan cuaca yang ada pada diri dia. Lalu dia ambil Masyar Kisah itu dia punya anak panah, okey? Anak panah dia kata anak panah lebar maksudnya, okey, mata. Ada kata lembing, okey? Jadi dia kata sikin itu boleh dalam pisau. Jadi dia ambil tempat mafsal ni antara ni lengan dengan sini dia potong. Dia kelar lengan dia. Okey? Dan kemudian mengalir darah dia kata sakhibah tu dia kata maksud dia syakhabat tu maksud dia mengalir berterusan darah daripada lengan dia. Dan benda tu adalah di antara perkara yang dibuat oleh dia kerana dia tak tahan dengan keadaan keletih dan penat sebagainya. Memang dengan manusia ni tak faham apa yang patut dia buat, dia gunakan cara tadi untuk keluar daripada musibah. Banyak jadi kes masa kat negara-negara seperti Jepun, Korea dan sebagainya. Itu actually benda tersebut adalah di antara perkara-perkara yang kerap berlaku. Kata sebab kenapa orang kata wah best ni mereka maju, tapi rupanya mereka ada masalah tajuk ni. Bahkan jadi macam tokey Samsung tu, 2 orang dah anak dia mati bunuh diri. Barang-barang ciptaan syarikat dia semua orang pakai, betul? Tapi anak dia tak happy dengan apa yang berlaku. Dari sekali bunuh diri 2 orang. Kakak dengan adik. Macam tu sekali. Kata harta banyak kan, tapi tak bahagia. So, jadi ada manusia kadang ni tak tertekan, ada orang tu artis dan sebagainya buat macam tu. Tapi kebiasaannya manusia ni bunuh diri kerana tekanan. Jadi lelaki ni tertekan sebenarnya. Dengan sakit dia, dengan letih dia pindah ke Madinah, tiba-tiba dia tak tahan, dia ambil, dia kelar. Dan darah mengalir sampailah habis darah dia. Lalu dia mati. Fara'ahu Tufail telah bermimpi ra'ahu melihatnya atau bermimpikan dia. Siapa Tufail? Ibnu Amrin fi manami dalam tidurnya. Lihat Tufail bin Amr nampak dia dalam tidur, dalam mimpi. Okey. Fara'ahu hayatu wa ayatu hasanah, dia melihat orang berkenaan dan keadaan diri orang berkenaan adalah elok, cantik. Okey. Mana elok cantik dia. Mana bukan muka buruk, bukan hodoh, bukannya terseksa, nampak macam tu, tak. Nampak elok. Kan? Kita kata bahkan ini kita kata kalau nampak orang tu elok. Dalam mimpi kita nampak keluarga kita ke siapa mati tu elok, ada kepada kalian dia dapat keelokan. Alhamdulillah kita kata. Kalau nampak dia macam sengsara dan sebagainya, kita tak suka tengok. Tapi kalau nampak dia elok, nampak dia pakaian dia cantik, pakaian dia tak terurus dan sebagainya, dan actually kita nampak dia ni dapat kenikmatan sebenarnya. Itu yang dimaksudkan. Tapi kena faham lepas ni. Ada clarification. Kisah ni pasal Nabi yang clarify. Pasal dia boleh cerita semua orang akan mimpi, tapi siapa yang tahu bermimpi itu benar ke tidak, Allahu a'lam, kita tak tahu. Tapi dalam kisah ini Nabi clarify. Jadi dia kata dan wara'ahu mughatiyan yadai, dan dia itu Tufail bin Amr nampak lelaki ni berbalut tangan dia berbalut dua lengan ni. Lalu dia kata apa? Faqala lahu, berkata dia itu Tufail bin Amr kepada lelaki berkenaan, ma sana abika rabbuka, apa Tuhan kau buat kepada engkau? Ma sana abika rabbuka,
Apa Tuhan kau buat kepada engkau? Faqala, lalu dia berkata, ghafara li bihijrati ila nabiyhi. Dia ampunkan aku dengan sebab hijrahku kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalil bahawa dosa-dosa besar diampunkan dengan perlakuan perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang utama dalam agama. Mana pelaksanaan ibadat-ibadat yang khusus, bukan umum, khusus dalam agama. Benda-benda asas, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan itu adalah benda-benda yang datang dalam bentuk pembersihan. Dan ini bentuk macam ni kita akan datang nanti untuk kitab Mutahharah, nanti kita akan bincangkan sekali lagi. Bahkan macam wuduk kan, kita akan gugurkan dosa-dosa kita, kemudian wuduk, solat kita, ataupun dan bahkan sebenarnya ada benda tertentu seperti haji. Nabi kata dalam hadis yang sahih, dan siapa yang haji tidak cakap lucah, tidak bertekak, tidak buat benda-benda yang fasik, lalu dia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibu dia, bersih sebersih-bersihnya. So memang dia kata asas Islam tadi, ibadat-ibadat itu sebenarnya pembersihan. Banyak orang cari pembersihan dengan cara yang lain, tapi sebenarnya kaedah-kaedah mana asas-asas agama ni adalah cukup untuk pembersihan bagi diri dia. Cuma kita ni kadang-kadang macam rasa tak cukup. Dia was-was syaitan ni bukan datang dalam bentuk yang gangguan solat saja. Dia ada bentuk kadang was-was ini, orang tu rasa diri dia lebih. Mana apa dia buat tu cukup bagus. Kadang-kadang ada orang tu diwaswaskan dia buat tak cukup bagus lagi. Contohnya kisah Adam AS, bila Allah Ta'ala cerita bukan kisah Adam kan, was-was yang syaitan bagi pada dia adalah dia tak cukup mulia lagi. Sedangkan dia sudah disujudkan kepada dia para malaikat, betul? Kan malaikat sujud pada Adam. Tapi dalam surah Al-A'raf, bila Allah Ta'ala cerita berkenaan kisah bila dia Iblis pujuk dia, ayat ke-20, dia kata dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan, wa qasama huma, dan dia Iblis bersumpah pada mereka berdua, inni lakuma, aku untuk kamu berdua ni laminan nasihin, ada dekat orang yang memberikan nasihat. Wa qasama huma, ayat apa? A'raf jumpa? Al-A'raf ayat yang ke-20 kot. Yang pertama, dia awal-awal, tak jauh sangat. Dan lepas tu, wa qasamahuma, dan dia bersumpah pada mereka berdua, inni lakuma, ayat apa? 21. Ayat 21. Inni lakuma la minan nasihin, aku untuk kamu dua ni adalah sebagai penasihat saja. Dia sumpah. Tapi sebelum tu dia kata apa? Dia kata manahakuma rabbukuma an tilkas syajarah, Tuhan kamu tak sekat kamu daripada pokok tu illa kerana, melainkan bimbang apa? Antakuna malaikain, bimbang kamu dua jadi malaikat. Actually ikut logik dia kan. Malaikat yang sujud pada Adam nak jadi malaikat sebab apa? Diwaswas, itu waswas tadi. Dia rasa waswas macam, malaikat ni hebat. Tapi Allah Ta'ala sujudkan malaikat pada dia. Maksud dia benda tadi bukan menjadi alasan lagi. Maksud dia tak ada sebab untuk dia rasa ragu-ragu. Mana apa Allah Ta'ala beri dah cukup mulia. Au takuna minal au takuna khalidin, ataupun jadikan makhluk yang kekal. Jadi tajuk dia tadi, Iblis tadi dia waswas kepada Adam apa? Ada peringkat lagi tinggi. Peringkat tinggi dah. Allah Ta'ala kata duduk dalam tu makan dan suka hati kamu, tapi Iblis kata, Allah Ta'ala tak larang kamu dekati pokok ni, melainkan bimbang kamu jadi malaikat. Jadi dirasakan jadi malaikat tu sebagai apa? Kemuliaan. Sedangkan Allah Ta'ala dah muliakan dia dengan malaikat sujud pada dia sebelum masuk syurga lagi. Sebelum daripada dia tinggal dengan isteri lagi. Maksud dia dalam dia kisah tadi, dia dah diberikan kemuliaan dah. Tapi dia rasa tak cukup mulia. Ini was-was juga. Was-was macam tu. Jadi was-was macam tu datang. Jadi macam kita kata dalam ibadat Islam ni sebenarnya pembersihan diri datang dah Nabi ajarkan. Nabi kata as-salatul khams, salat 5 waktu sehari semalam. Wal jum'ah lil jum'ah, Jumaat ke Jumaat. Dan Ramadan ke Ramadan. Semua tu mukaffiratun lima, penghapus dosa bagi apa di antaranya. Subuh solat, lepas subuh buat salah, zuhur bersihkan, lepas zuhur buat salah, asar bersihkan. Ini pembersihan. Jadi maksudnya hadis ini menyokong berkenaan dengan segala amal ibadat harian kita yang kita buat, yang difardukan ke atas kita, yang asas dalam Islam ini, dia adalah di antara perkara yang membersihkan dosa-dosa kita. Pasal lelaki ini kata apa? Ghafarali Rabbi, Tuhanku ampunkan aku, bihijrati ila nabiyhi, dengan sebab hijrah aku kepada, perpindahan aku kepada nabinya. Pasal dengan perbuatan hijrah. Pasal hijrah ketika itu adalah arahan wajib. Bahkan siapa-siapa hijrah kerana selain Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrah dia tak diterima. Dan Nabi sabdakan innamal a'malu binniyat tu, kan hadis tu Nabi kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, siapa hijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrah dia kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Siapa hijrah kepada dunia
ataupun wanita nak nikahi, maka hijrah dia kepada apa yang dihijrahkan. Anything concerning that, maksud dia benda tu jelas. Dia adalah amal yang khas. So amal-amal khas tadi boleh menghapuskan dosa. Ini kita akan bincang nanti dalam bab wuduk dan juga bab amal-amal lain kita akan baca. Berkenaan bagaimana ibadat-ibadat harian kita sebenarnya pembersihan. Bukan benda lain. Jangan terjun ke bangunan, jangan tanam diri dalam kubur. Kan ada orang buat replika kubur, tanam diri untuk bersihkan hati. Ada orang masuk dalam gua, bersihkan hati. Ada orang tanam diri dalam telaga, separuh badan, bersihkan hati. Semua itu tadi adalah salah. Kenapa? Kerana cara-cara berkenaan bukan yang diwaris daripada Nabi SAW. Pasal pembersihan dosa hanya datang melalui cara yang Nabi ajarkan. Faham tak? Macam sahabat Nabi tadi, yang dah bunuh diri dapat keampunan lagi. Pasal dia tadi, Tufail tanya pada dia. Jadi kata apa? Lalu berkata Tufail kepada dia, Mali araka mughatiyan yadaik. Apa aku nampak engkau ni berikat tangan kau? Berbalut. Tangan kau rasa berbalut. Qala, berkata lelaki berkenaan, qilali, dikatakan kepadaku, lan nusliha minka ma afsatta, kami takkan elokkan untuk engkau apa yang kau rosakkan. Mana kau rosakkan diri kau sendiri, maka kami takkan baikkan balik semula. Dan ini adalah menunjukkan bahawa keampunan kadang-kala tidak akan sampai kepada apa? Tempat-tempat jenayah. Pada pelaksanaan jenayah tadi, jenayah orang berkenaan pada apa? Pada sekian. Mana diampunkan bahagian lain kecuali bahagian tersebut. Okey, barangkali macam tu Lalu terhasil untuknya apa hukuman tadi diagihkan kepada bahagian lain, tidak pada itu je. Bahagian tu je sakit, yang lain tak kena. Mana anything any concerning itu. Maksud dia hukuman tadi boleh dikena pada bahagian tertentu daripada badan, tidak pada yang lain. Boleh dikenakan, diampunkan seluruh badan kecuali itu je. Boleh juga Kerana itu dalam sabda Nabi SAW, lepas tu Nabi kata Allahumma wali yadaihi, ya Allah, dan untuk dua tangannya juga ampunkanlah. Sebab apa? Sebab tangan dia juga kena dapat keampunan. Bahagian lain dah ampun dah, tangan tak lepas lagi. Okey, contohnya itu. Dan zahirnya adalah lelaki ini telah datang kepada dia keberkatan dakwah Nabi SAW. Lalu diampunkan untuk dia dan juga tangan dia. Pasal Nabi doakan, dan pasti doa Nabi tadi datang untuk memberikan kepada dia satu penjelasan ataupun orang kata keberkatan doa Nabi SAW, dan dapat daripada dia keampunan itu. Okey. Dan disempurnakan untuk dia keampunan keseluruhan. Asal dia seluruh dapat kecuali itu. Maka diberikan keseluruhan dengan berkat doa Nabi SAW. Dan di atas ini menjadilah bila kata-kata kami takkan sekali-kali baiki untuk diri kau apa yang engkau rosakkan dengan diri kau sendiri. Mana maksud dia sehingga doa Nabi datang. Menetapkan kami ni sampailah Nabi doa, barulah benda itu akan dibersihkan atau diampunkan untuk dia. Okey, seolah-olah dikata kepada dia, kami takkan bersihkan, takkan elokkan apa yang kau rosakkan diri kau sendiri selama mana tidak mendoa untuk kau Muhammad SAW. Nabi tak doakan, maka kau takkan dapat keampunan. Macam tu ada manusia yang mungkin tak diampunkan kecuali dengan syafaat Rasulullah atau dengan doa orang lain. Itu terpulang. Itu sebab kenapa kita ni disuruh kita doakan untuk rahmati. Bukannya kita bagi pahala pada dia, doakan dia diselamatkan. Kerana mungkin dia ni tak diberikan keampunan melainkan setelah dia doa atau ni doa doa dia tadi yang penting. Ya Allah ampunkan dia, mungkin orang ni doa sampai diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting doa keampunan. Jadi dia kata apa? Dia kata faqassaha Tufailu ala Rasulullah SAW. Maka Tufail bin Amr telah ceritakan berkenaan kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah SAW, Allahumma, ya Allah, wali yadaihi faghfir, maka untuk dua tangannya juga dan untuk dua tangannya juga ampunkanlah untuk dua tangannya. Jadi kisah ni tadi memang jelas bahawa memang Nabi SAW mendoakan untuk dia diampunkan. Dan kena ingat, clarification mimpi itu benar kerana Nabi yang kata. Kalau tidak, orang semua ada mimpi, tapi mimpi orang tak semuanya betul. Tapi lelaki ini, Tufail bin Amr, dia bukannya wali ke pegang jawatan imam, tak ada. Tapi dia cerita pada Nabi SAW, dia bukan Abu Bakar, bukan Umar. Kan tak boleh pakaikan dalil bahawa orang biasa mimpi lain, wali mimpi lain. Tak ada. Sama aja. Okay. Pasal masih lagi balik pada tiga, either daripada Allah Ta'ala, or daripada syaitan, or daripada nafsu keinginan dia sendiri. Nabi SAW, Tufail bin Amr ni tak terkenal sebagai seorang yang macam 10 yang masuk syurga dan sebagainya. Tapi dia dalam hadis ini, cerita dia tadi, mimpi dia tadi diklarify oleh Nabi SAW. Nabi iakan dengan apa? Perbuatan Nabi mendoakan juga untuk dua tangan Tufail. Tangan sahabat Tufail tadi, kawan Tufail tu. Yang mati dalam membunuh diri. So Nabi doakan menunjukkan bahawa itu clarification Nabi SAW, benda itu adalah benar. Jika tak ada clarification Nabi, maka tak dibenarkan. Macam azan dan sebagainya kan. Sahabat Nabi mimpi azan. Kemudian dia cerita pada Nabi, barulah jadi syariat.
Selagi tak cerita pada Nabi, benda tu tak jadi syariat. Dia tak boleh azan sendiri. Dia jumpa Nabi, dia cerita, dan Nabi kata dengan dia, ajarkan Bilal, Bilal punya suara lebih kuat berbanding dengan kau. Tu, faham Umar pun mimpi juga. Tapi Umar tak ada cerita, lelaki tu dah cerita pada Nabi SAW. Okay. Dan soalan sekarang ni, adakah orang yang bunuh diri ni kafir ataupun kafir dan juga kekal dalam neraka? Hadis ini menetapkan, memberikan pengertian bahawa orang bunuh diri bukanlah kafir. Bahkan tidak akan kekal dalam neraka. Dan ia bertepatan dengan apa? Dengan ketentuan firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Taala nyatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengampunkan bahawa disekutukan dengannya sesuatu pun. Manakala siapa sekutukan Allah Taala, okey, dia takkan diampunkan langsung. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala ampunkan apa-apa selain itu. Tapi ingat ujung dia. Liman yasha, bagi siapa-siapa yang dia nak. Bukan kita nak, dia nak. Maksudnya mungkin orang tu lepas, mungkin orang tak lepas, tapi terpulang kepada ihsan Allah SWT. Bukan pada kita. Itu hebat lafaz yang menyatakan apa? Asal dah apa? Dah syahadah dan sebagainya, insya-Allah lepas kot. Jangan tak kot-kot. Kita maksud dia lepas dengan izin Allah Taala, tertahan pun dengan izin Allah Subhanahu Taala. Dan lelaki ini ada di antara orang yang Allah Taala ingin untuk ampunkan. Maka dengan sebab itu dia diampunkan. Dan sesungguhnya dia dengan datangkan satu dosa yang yang kurang daripada syirik sebenarnya. Maka mungkin kita kena cucuk tadi, mungkin alamak silap. Mungkin Allah tak, kita tak tahu apa dia silap kan. Tapi jiwa manusia ni berbeza. Ada orang marah-marah untuk keluar dekat dinding. Ada orang marah-marah patahkan kerusi orang. Ada orang macam-macam lah, patahkan pen dan sebagainya. Ada orang sepak kereta sendiri. Ada orang geram jerit. Ada orang cara manusia macam-macam. Mungkin dia tak tahan, dia potong tangan dia, itu hukuman Allah Taala beri pada dia, tapi Allah Taala ampunkan, itu hak Allah Taala. Dan ini adalah bertentangan dengan orang yang bunuh diri dia dalam hadis yang kisah yang Jundub tadi, yang tikam tu Dan sesungguhnya dia ni adalah di antara orang yang Allah Taala azab. Yang itu tak keluar dah. Allah Taala berikan azab. Yang ini orang yang keluar sebab Allah Taala nak lepaskan. Sebab itu bila kita letakkan diri kita bergantung dengan ketentuan ataupun kehendak Allah Taala, dan kita akan betul-betul berharap dan berdoa. Tapi kalau kita rasakan ada dah sistem, tahu? Sistem dah syahadah, dah sujud lepas. Dan dalam kepala kita tak buat benda lain dah. Kadang orang ada sebab itu sembahyang Jumaat dia jaga. Sembahyang lain tak solat. Sebab apa? Sebab tak kahwin lagi. Betul sebab itu tak dapat anak lagi. Tapi dia kadang-kadang benda ni dapat pada dia kata tak apa, sebab dia kata apa? Ada kebaikan dah buat dah. Pernah sujud pada Allah Taala sekali dan insya-Allah akan lepas. Dia insya-Allah akan lepas, dia ingat susah hati, akan terlepas macam susah hati dia. Dia terpulang pada Allah Taala. Pasal dalam kisah ni tadi, ada orang tadi mati jihad fisabilillah. Mana pergi medan perang, tapi apa? Dia kafir. Di Allah Taala dia keluar dari Islam. Tapi dalam kisah yang ini, lelaki ini hijrah. Dia bukan jihad fisabilillah, tapi Allah Taala ampunkan dia. Maksudnya balik pada apa? Liman yasha, bagi siapa Allah Taala kehendaki, bukan pada kita kehendaki. Dan ini macam saya kata, bila Allah Taala kata nak ampunkan, itu hak dia. Jangan kita persoalkan, tapi tak ada tapi. There's no tapi in this. Pasal ini adalah wahyu. Apa yang Nabi sabdakan menjadi wahyu, dan kita faham dan kita dengar, patuh saja. Jangan persoalkan, sebab ini adalah ilmu ghaib berkenaan dengan orang berkenaan pada hari akhirat nanti. Jangan kita gunakan alasan ini untuk kita kata ada tak betul lagi Islam ni. Kejap kata macam ni, kejap kata itu orang kafir saja akan cakap. Orang Islam tak akan cakap macam tu. Pasal sabda Nabi SAW, kita cuba combine, bukan kita cuba pecahkan. Bukan laga ambil hadis ni, ambil ni, lagakan. Dia kata, ini kata boleh, ini kata tak boleh. Mana satu? Jangan kata mana satu. Pasal ayat Quran tadi menjadi sistem asal. Mana bagi siapa yang Allah nak kekalkan, dikekalkan. Bagi siapa yang ampunkan, dia akan ampunkan. Biar kita tak suka sekalipun, kita akan terpaksa terima. Macam bila Abu Dzar Al-Ghifari, kan Nabi kata apa? Jibril datang kepadaku dan mengatakan kepadaku bahawa sesiapa di kaum umatmu yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, tak sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka dia akan masuk syurga. Lepas tu Abu Dzar tanya, in zana wa in saraq, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia zina, sekalipun mencuri, Nabi kata wa in zana wa in saraq. Abu Dzar tak puas hati, tanya lagi, wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berzina, sekalipun mencuri. Nabi jawab, wa in zana wa in saraq, sekalipun zina, sekalipun mencuri. Dia jawab, dia tekan lagi, wa in zana wa in saraq. Nabi kata, raghma anfu Abu Dzar, sekalipun Abu Dzar tak suka, sekalipun dia akan diampunkan. Dia sekalipun Abu Dzar tak suka, wa in zana wa in saraq, dia keluar daripada jumpa Nabi, wa in zana wa in saraq, raghma anfu Abu Dzar, sekalipun Abu Dzar punya hidung berdebu, rasa rugi, still orang berkenaan tetap akan lepas. Faham? Ini balik pada hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan masuk kemudian
bab berkenaan dengan dibimbangkan cepatnya pencabutan iman. Ini nanti akan masuk pada berkenaan fitnah dan sebagainya. Maksudnya iman tercabut daripada seseorang. Okey? Iman tercabut daripada seseorang tu macam mana tercabutnya? Kena dibimbangi. Jangan kita suka hati seronok saja, tak kena berjaga-jaga jangan sampai iman kita tercabut. Kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.